Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Berjumpa lagi kita dalam kelas tahun 5 untuk Bahasa Melayu. Baiklah, seperti sebelum ini, dalam kelas sebelum ini kita telah mengikuti unit 1 iaitu keluarga penyayang. Unit 2 adalah kerjasama eratkan hubungan, betul? Jadi untuk hari ini kita akan teruskan lagi untuk tema 1 iaitu unit 3, Masyarakat Celik Ilmu. Baik, apabila kita lihat kepada tajuk Masyarakat Celik Ilmu, kamu boleh rujuk buku teks kamu muka surat 13 yang cikgu telah upload di Google Classroom. Okey, apabila lihat kepada tajuk Masyarakat Celik Ilmu, baiklah, apabila kita berbincang mengenai masyarakat yang celik ilmu, ini menunjukkan bahawa masyarakat yang memang berilmu pengetahuan tentang isu semasa yang terkini. Kerana celik ilmu menunjukkan seseorang itu sangat terdedah kepada informasi-informasi yang terkini. Baiklah, kita lihat kepada muka surat ini. Okey, untuk muka surat ini kamu perlu mendengar dan bertutur. Okey, jadi tajuknya adalah Buku Teman Setia. Afifi, Kaijun dan Tinish ke Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Mereka terpandang iklan tentang pengiktirafan Kuala Lumpur sebagai Ibu Kota Buku Dunia 2020. Bila lihat kepada maklumat yang diberikan, yang diberikan di sini, maklumat adalah berkaitan dengan, semua boleh lihat. Lihat di sini. Petikan ini, Ibu Kota Buku Dunia ialah pengiktirafan oleh UNESCO kepada bandaraya yang aktif dalam aktiviti perbukuan. Aktiviti yang dijalankan adalah Dekad Membaca Kebangsaan, kempen membaca kepada pengguna trend, pembinaan pusat membaca di setiap pusat perumahan rakyat, capaian digital untuk golongan kurang upaya, lorong buku dan juga perpustakaan terapung di pinggiran Sungai Gombak. Baiklah, lihat kepada slogan diberikan KL Baca, menyantuni masyarakat melalui pembacaan. Lihat pada slogan ini, menyantuni masyarakat melalui pembacaan. Slogan ini sangat-sangat menggalakkan untuk masyarakat lebih kerap membaca. Sebab dengan membaca, maka akan terdidiklah akhlak kepada setiap individu itu. Sebab tu dia punya digunakan frasa menyantuni ni, menyantuni masyarakat. Nampak tak? Bila kita banyak membaca, kita akan belajar banyak peradaban, banyak lagi tentang cara nak hormat menghormati antara satu sama lain. Jadi sebab tu lah penting ni kita membaca. Baiklah, kita lihat kepada dialog yang dikongsikan di buku teks muka surat 13 ini. Kita lihat sama-sama. Wah, hebatnya, sempena pengiktirafan Kuala Lumpur sebagai Ibu Kota Buku Dunia 2020, banyak program yang akan dijalankan. Ya, Tinish, antara aktiviti yang akan dijalankan termasuklah apa? Bila kita lihat kepada soalan di sini, dia dah bagi petikan, betul, apa maklumat yang perlu kita tulis. Jadi apabila soalan bertanyakan tentang aktiviti yang dijalankan, kita perlu lihat kepada info yang telah diberikan sahaja. Kerana apa? Soalan tidak bertanya tentang pendapat kita. Jika soalan bertanya tentang pendapat kita, baru kita bagi jawapan di luar daripada input yang ataupun informasi yang diberikan. Jadi merujuk pada soalan kat sini, ada antara aktiviti yang akan dijalankan termasuklah, untuk aktiviti-aktiviti ini kita perlu ambil sahaja maklumat di atas ini. Nampak tak? Aktiviti yang akan dijalankan ada banyak, ada 1, ada 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 aktiviti, jadi kamu perlu lihat kepada markah. Biar markah yang diberikan. Andai kata markah yang diberikan adalah 4, kemungkinan kamu perlu menyenaraikan 4 aktiviti. Kerana apa? Kemungkinan satu aktiviti mewakili satu markah. Jadi, jika di sini tiada markah, jadi kamu perlu, kau boleh menyatakan beberapa aktiviti, contohnya seperti 2 aktiviti ataupun 3. Jadi jawapannya akan menjadi begini. Ya, Tinish, antara aktiviti yang akan dijalankan termasuklah Dekad Membaca Kebangsaan, kempen membaca kepada pengguna trend serta pembinaan pusat membaca di setiap pusat perumahan rakyat. Antara jawapan yang kita boleh tulis. Pada kita lihat kepada soalan seterusnya. Kaijun,
apakah kebaikan capaian digital untuk golongan kurang upaya? Okey, kat sini dia dah tekankan tentang kebaikan digital untuk golongan kurang upaya. Yang pertamanya kita lihat kepada informasi yang diberikan ke atas ni. Ada tak diceritakan tentang kebaikan capaian digital untuk golongan kurang upaya? Ada tak? Okey, kita lihat sama-sama. Aktiviti dijalankan adalah pembinaan pusat membaca di setiap pusat perumahan rakyat dan capaian digital untuk golongan kurang upaya. Okey, untuk yang ini barulah kita bagi pendapat kita tentang apa kebaikannya, sebab dekat informasi dekat atas ni tidak disertakan apa kebaikan yang akan dapat dicapai oleh golongan kurang upaya melalui capaian digital ni. Jadi, macam mana cara nak menjawabnya? Okey. Kai Jun. Okey. Ambil daripada soalan ni, daripada soalan Kai Jun, apakah kebaikan capaian digital untuk golongan kurang upaya? Jadi nak jawabnya, kebaikan capaian digital untuk golongan kurang upaya adalah, okey, kita berceritakan tentang dapat mengetahui maklumat terkini berkaitan dengan isu semasa. Kerana apa? Capaian digital. Capaian digital ni merujuk kepada mencari maklumat secara alamiah ataupun secara atas talian. Sebab tu dikata capaian digital. Okey? Capaian digital merujuk kepada gadget ataupun alat yang membantu untuk mendapatkan maklumat secara alamiah. Contohnya melalui tablet ataupun melalui telefon pintar anda. Okey? Jadi apa kebaikan capaian digital? Mestilah yang pertama kita akan dapat maklumat terkini. Yang kedua kita akan dapat tentang isu semasa. Yang ketiga kita akan dapat mempelajari ilmu pengetahuan yang baru. Kerana apa? Kebaikan internet adalah sangat mudah untuk diakses dan dapat dicapai oleh sesiapa sahaja, termasuklah golongan remaja ataupun golongan kurang upaya. Baiklah, kita lihat kepada soalan yang seterusnya. Okey, Afifi, bolehkah kamu jelaskan adakah aktiviti yang dirancang dapat meningkatkan pembacaan oleh masyarakat dalam tempoh tersebut? Yang ni macam mana nak jawab? Adakah aktiviti yang dirancang dapat meningkatkan pembacaan oleh masyarakat dalam tempoh tersebut? Okey, adakah aktiviti yang dirancang ini dapat meningkatkan pembacaan oleh masyarakat dalam tempoh tersebut? Nampak tak? Dia ada bagi yang dekat membaca kebangsaan ni 2021 sehingga tahun 2030. Okey, jadi adakah aktiviti yang dirancang dapat meningkatkan pembacaan oleh masyarakat dalam tempoh tersebut? Tempoh tu tempoh inilah, antara tempoh 2021 sehinggalah tempoh 2030. Jadi adakah aktiviti yang dirancang, contohnya seperti kempen membaca, pembinaan pusat membaca, capaian digital, lorong buku, perpustakaan terapung, semua ni, adakah aktiviti yang dijalankan ini dapat meningkatkan pembacaan? Jadi kat sini juga kita boleh sertakan pendapat kita. Kita kena bagi tahu pendapat kita. Jadi menjawabnya adalah aktiviti yang dirancang dapat meningkatkan pembacaan oleh masyarakat dalam tempoh tersebut. Yang ditanyakan adakah, betul? Adakah aktiviti yang dapat meningkatkan? Okey. Jadi kalau untuk menjawabnya, perlu dulu jawab ya, aktiviti yang dirancang dapat meningkatkan pembacaan oleh masyarakat dalam tempoh tersebut kerana aktiviti-aktiviti yang dijalankan dapat memberi kesedaran kepada masyarakat tentang pentingnya pembacaan dalam kehidupan sehari-harian. Okey? Jadi kenapa cikgu cakap begitu? Okey, kenapa? Kerana apa? Kerana dengan pembacaan, okey, lihat kepada aktiviti yang dijalankan. Melalui aktiviti ini, okey, mereka akan membina pusat membaca di setiap pusat perumahan rakyat. Jadi, dekat setiap perumahan rakyat akan terdapat satu pusat membaca, maksudnya mini perpustakaan. Jadi, tidak terkecuali untuk semua masyarakat dekat perumahan rakyat tu untuk mendapatkan ilmu pengetahuan melalui pembacaan. Jadi, semakin banyak kita membaca, semakin banyak ilmu yang bakal kita perolehi. Betul tak? Jadi, untuk menjawab soalan-soalan sebegini, kamu perlu rujuk kepada maklumat yang diberikan. Jika soalan bertanya tentang pendapat kamu, barulah kamu memberi pendapat kamu, seperti soalan yang kedua, kebaikan capaian digital ini, dan juga adakah ini juga pendapat kita juga diri, kerana dia kata, bolehkah kamu jelaskan
Sebab soalan dia terangkan tentang penjelasan. Dia nakkan penjelasan. Jadi, jika soalan nakkan penjelasan daripada kita, kita akan bagi pendapat kita dan kenapa kita cakap pendapat kita tersebut. Kerana apa itu sokongan bagi jawapan kita tu. Contoh tadi cikgu cakap jawapannya adalah ya. Kerana apa? Kerana apa kita lihat kepada aktiviti yang dijalankan di atas ini. Kita ambil satu ataupun dua aktiviti untuk mengukuhkan lagi jawapan kita. Kerana untuk mengukuhkan lagi jawapan kita ambil satu dua aktiviti di atas ini untuk menyokong jawapan kita tadi antara ya ataupun tidak. Okey? Jadi kita akan teruskan lagi untuk muka surat seterusnya, iaitu muka surat 14 ini. Baiklah, di sini terdapat 4 watak, iaitu watak Emaliana. Emaliana adalah sebagai guru, Rosie sebagai doktor, Nasri sebagai inspektor polis, Zumika sebagai jurutera. Okey, di sini hanyalah memerlukan kamu untuk membaca, okey, untuk membaca. Jadi membaca, cikgu yakin sangat kamu semua memang dah pandai membaca. Jadi tugasan ini cikgu sertakan kepada kamu untuk kamu rekod video bacaan kamu, okey, untuk muka surat ini. Okey, untuk muka surat 14 dan juga 15. Okey, cikgu nak kamu rakam bacaan kamu dan muat naik video tersebut di Google Classroom. Jadi untuk aktiviti membaca ini, cikgu nak kamu cari maklumat tersurat dan tersirat daripada teks muka surat 14 dan 15 ini. Okey, dan tulis di dalam buku tulis kamu. Okey? Dan hantar kepada cikgu untuk cikgu semak. Seterusnya kita akan lihat kepada muka surat 16. Okey, muka surat 16. Untuk muka surat ini, kamu dikehendaki menjawab soalan. Okey, menghasilkan jawapan dengan alasan secara kritis dan kreatif. Baiklah, untuk tahun 5, kamu memang perlu banyak sangat menjawab kepada soalan. Okey, dan merujuk kepada petikan. Kamu perlu membaca petikan tersebut dan memahami isi kandungan yang terdapat dalam petikan ini. Baiklah, kita sama-sama lihat bagi petikan karya kami ini. Majlis Bandaraya Johor Bahru telah menganjurkan pertandingan penghasilan video pendek bertemakan kemasyarakatan. Hadiah yang ditawarkan bagi johan pertandingan ialah RM1,000. Afifi, Tinesh dan Kaijun merebut peluang untuk menyertainya. Tinesh dan Kaijun melantik Afifi sebagai ketua. Afifi membuat jadual kerja dan pembahagian tugas. Mereka telah sepakat untuk menghasilkan video pendek bertajuk Kami Sehati Sejiwa. Video tersebut akan memaparkan aktiviti kemasyarakatan rakan Taman Seri Damai. Afifi dan Tinesh ke Perpustakaan Negeri Johor untuk mencari maklumat tentang panduan menghasilkan video pendek. Kaijun pula mengumpulkan maklumat dan koleksi gambar aktiviti rakan Taman Seri Damai. Mereka juga menemu bual ahli jawatankuasa Taman Seri Damai. Setelah semua maklumat diperoleh, mereka mula menghasilkan video pendek. Mereka dibantu oleh Azrul, abang Afifi. Azrul bijak dalam penggunaan perisian menghasilkan video. Afifi memuat naik video tersebut dalam laman Facebook. Video yang mendapat tanda suka yang paling banyak daripada penonton dalam masa seminggu dianggap sebagai pemenang. Tempoh yang diberikan telah tamat. Video Afifi dan rakan-rakannya telah mendapat tanda suka yang paling banyak. Mereka begitu gembira kerana berkat kerjasama dan toleransi telah menghasilkan kejayaan. Baiklah, setelah kita baca daripada petikan ini, okey, kita lihat kepada soalannya. Ada 4 soalan. Okey, soalannya adalah senaraikan nilai yang diamalkan oleh mereka semasa menjalankan tugas. Baiklah, apa yang kamu perlu highlight dekat sini adalah berkaitan dengan nilai. Nilai yang diamalkan. Baiklah, kita lihat sama-sama dekat sini nilai apa yang ada. Okey, macam mana kita nak tahu nilai tu? Nilai adalah apa perkara positif ataupun kebaikan kita lihat pada seseorang atau pada aktiviti yang dijalankan oleh seseorang itu. Baik, kita lihat kepada sama-sama. Okey, di perenggan yang pertama, okey, terdapat nilai ke tidak? Okey, di perenggan yang pertama tiada nilai yang dapat kita perolehi. Baik, kita beralih kepada perenggan yang kedua. Okey, Afifi, Tinesh dan Kaijun merebut peluang untuk menyertainya. Okey, kat sini ada 1 nilai. Okey, kat sini.
kamu boleh lihat merebut peluang untuk menyertainya. Okey, nilai apa yang ada di sini? Okey, bila ada merebut peluang, nampak tak dia ada nilai kesungguhan kat situ. Jadi kat sini kita dapat simpulkan bahawa terdapat nilai kesungguhan. Okey, nilai kesungguhan kerana mereka berebut peluang. Merebut peluang untuk menyertainya. Baik, seterusnya kita lihat. Okey, Afifi membuat jadual kerja dan pembahagian tugas. Okey, nilai apa yang ada pada Afifi? Okey, Afifi, pada Afifi, terdapatnya satu nilai yang perlu ada oleh setiap orang ataupun setiap individu yang terutamanya sebagai seorang pelajar. Okey, nilai apa? Nilai tanggungjawab. Lihat pada sini, Tinesh dan Kayun telah melantik Afifi sebagai ketua. Jadi, sebagai ketua, Afifi merasa bertanggungjawab untuk membuat jadual kerja dan pembahagian tugas. Jadi, nilai yang ada pada Afifi adalah nilai tanggungjawab sebagai seorang ketua. Terdapat 2 dah nilai dekat sini. Okey. Lagi nilai apa yang ada? Mereka telah sepakat untuk menghasilkan video pendek bertajuk Kami Sehati Sejiwa. Di sini juga terdapat satu nilai, iaitu nilai kesepakatan ataupun nilai kemuafakatan. Okey, nilai kesepakatan ini adalah nilai kerjasama atau hasil daripada perbincangan. Maka akan terhasil satu aktiviti ataupun satu idea. Satu input baru, iaitu mereka sama-sama bersepakat untuk membuat satu video yang bertajuk Kami Sehati Sejiwa. Okey, ada nilai kesepakatan di sini. Baiklah, seterusnya. Okey, video tersebut akan memaparkan aktiviti kemasyarakatan rakan Taman Sri Damai. Di sini kita lihat tiada nilai murni. Okey, jadi nilai apa lagi yang diamalkan oleh mereka semasa menjalankan tugas? Nilai apa kat sini? Dekat sini. Mencari maklumat tentang panduan menghasilkan video pendek. Terdapat nilai kerjasama kerana mereka bersama-sama pergi mencari maklumat. Nilai kerjasama ada dekat sini. Baik, seterusnya. Kajian perlu mengumpul maklumat dan kolasi gambar rakan aktiviti rakan Taman Sri Damai. Kat sini ada nilai apa? Nilai kesungguhan kerana ataupun nilai tidak berputus asa. Okey, nilai kesungguhan ada di sini. Jadi, apa lagi nilai yang ada di sini? Kita boleh lihat. Okey, nilai apa? Nilai. Okey, setelah di sini terdapat satu lagi nilai. Okey. Lihat pada sini, mereka mula menghasilkan video pendek. Mereka dibantu oleh Azrul, abang Afifi. Azrul bijak dalam penggunaan perisian menghasilkan video. Okey, kat sini ada satu nilai yang kita boleh ambil, iaitu nilai bantu-membantu. Kerana apa? Azrul ini merupakan abang Afifi, betul. Tiada kaitan langsung dengan Afifi, Tinesh dan juga Kaijun untuk menghasilkan video. Okey, baiklah, setelah kita lihat kepada nilai kerjasama yang ada di antara Azrul, iaitu abang Afifi dan juga Tinesh dan Kaijun. Seterusnya, apakah nilai lain yang boleh kita peroleh daripada teks ini? Okey, nilai apa lagi yang ada? Nilai. Okay, baiklah, di sini pun telah diberikan nilai berkat kerjasama. Jadi terdapatnya nilai kerjasama di antara mereka, iaitu Abang Azrul, Afifi, Kaijun dan juga Tinesh sebelum mereka mendapat kejayaan, iaitu memperoleh kejayaan daripada video pendek yang telah mereka rakam. Okey, jadi senaraikan nilai yang diamalkan oleh mereka semasa menjalankan tugas. Okey, terdapat beberapa nilai yang kita dah kongsi tadi, seperti nilai kerjasama, nilai bertolak ansur dan juga nilai tolong-menolong. Nilai apa lagi? Nilai tanggungjawab. Okey, jadi kamu boleh senaraikan ke semua nilai tersebut. Okey, di soalan nombor 1. Baiklah, kita lihat kepada soalan yang nombor 2. Apakah keistimewaan Afifi sehingga dilantik sebagai ketua? Ada tak diceritakan dalam teks ni? Okey, dalam teks ni tiada diceritakan tentang kenapa mereka melantik Afifi, betul. Tapi kita lihat kepada apa kebaikan ataupun input yang Afifi boleh berikan kepada mereka. Jadi kita lihat kat sini. Nampak tak diceritakan Afifi membuat jadual kerja dan pembahagian tugas. Jadi keistimewaan Afifi adalah Afifi merupakan seorang yang kita ambil balik nilai tadi. Afifi tadi kita cakap
Okay, kita bincang tadi Afifi ialah seorang yang bertanggungjawab, betul? Jadi keistimewaan Afifi sehingga dilantik sebagai ketua adalah Afifi merupakan seorang yang sangat bertanggungjawab kerana Afifi membuat jadual kerja dan pembahagian tugas setelah dilantik menjadi ketua. Itu satu jawapan. Dan antara jawapan yang lain ataupun satu lagi jawapan, kamu boleh tulis ya kepada kebaikan yang Afifi boleh berikan. Afifi nampak, mereka dibantu oleh Azrul, abang Afifi. Jadi kebaikan ini diambil oleh Tinesh dan juga Kaijun untuk melantik Afifi kerana Afifi ada sumber yang boleh mereka rujuk. Jadi sebab itu mereka melantik Afifi. Jawapan kedua untuk soalan ini, keistimewaan Afifi sehingga dilantik sebagai ketua adalah kerana Afifi mempunyai abang yang dapat membantu mereka untuk menghasilkan video pendek. Okey, nampak tak cara nak menjawab soalan ini? Kita beralih kepada soalan yang ketiga. Adakah tajuk Kami Sehati Sejiwa menepati tema kemasyarakatan? Jelaskan. Okey, bila jelaskan, ini adalah merupakan pendapat kamu sendiri. Jadi, cara untuk menjawabnya, kita kena jelaskan adakah kita bersetuju ataupun tidak. Jadi, kat sini, cikgu tunjuk untuk menjawab jawapan yang setuju. Baiklah, cara menjawabnya adalah ya. Tajuk Kami Sehati Sejiwa menepati tema kemasyarakatan kerana kami merujuk kepada golongan masyarakat yang padu dan sebulat suara untuk menjalankan aktiviti bersama-sama. Okey, baiklah, kami merujuk kepada golongan masyarakat sehati sejiwa. Melihat kepada sehati sejiwa, ini menunjukkan bahawa mereka bersepakat, sebulat suara dan mereka bersama-sama berbincang untuk mendapatkan kesepakatan, iaitu satu tindakan atau satu jawapan bagi menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Jadi, cara menjawabnya adalah ya, tajuk Kami Sehati Sejiwa menepati tema kemasyarakatan kerana kami merujuk kepada golongan masyarakat. Sehati sejiwa pula merujuk kepada masyarakat yang bersatu padu dan sebulat suara bersama-sama berbincang untuk mengatasi sesuatu masalah yang mereka hadapi. Okey, boleh? Jadi, itu adalah pendapat kita sendiri. Jadi, cara nak menjawab pendapat kita tengok balik kepada tajuk, iaitu tema yang diberikan. Kita olah satu-satu. Kami ini merujuk kepada masyarakat. Sehati sejiwa menunjukkan masyarakat yang bersatu padu, bekerjasama dan sebulat suara bersepakat untuk menyetujui sesuatu keputusan yang telah mereka peroleh atau mereka telah putuskan. Okey, jadi untuk menjawab soalan ini, kita olah balik apakah tema secara satu-satu perkataan untuk bagi mudah kepada kita untuk menjawab soalan ini. Boleh? Jadi seterusnya kita lihat kepada soalan nombor 4. Pada pendapat kamu, mengapakah video mereka mendapat tanda suka yang paling banyak? Ini soalan favorite ataupun kita panggil soalan yang sangat mudah untuk kita sebagai pelajar untuk menjawab soalan ini. Kerana apa? Kerana ini adalah soalan KBKK ataupun KBAT. Kemahiran berfikir aras tinggi. Bila kemahiran berfikir aras tinggi, kita boleh bagi segala pendapat kita. Okey, tapi kamu perlu bagikan pendapat kamu dalam bentuk yang positif sahaja. Jadi cara menjawabnya adalah, pada pendapat saya, video mereka mendapat tanda suka yang paling banyak kerana ambil balik tajuk. Senang. Cara nak jawab yang senang KBKK ni, ambil balik tajuk yang telah mereka putuskan dalam video ni. Kami Sehati Sejiwa. Jadi pada pendapat saya, video mereka mendapat tanda suka paling banyak kerana mereka menghasilkan video yang menepati tema Kami Sehati Sejiwa. Tambahan pula, video mereka memaparkan aktiviti kemasyarakatan rakan Taman Seri Namai yang sangat-sangat mementingkan kerjasama, kesepakatan dan tolak ansur di antara masyarakat. Justru itu, video mereka mendapat tanda suka yang paling banyak. Mudah kan cara menjawab soalan ini? Hanya bagikan pendapat kamu dan cara jawapan berdasarkan teks sahaja, tetapi perlu diolah sebagai ayat kamu sendiri. Okey? Sangat senang. Jadi kamu boleh jika soalan KBKK ini
terdapat 4 markah. Jadi kamu perlu memberi sekurang-kurangnya 3 huraian. Satu kamu sokong. Okey, satu kamu sokong tajuk video ini. Kenapa? Jadi kamu bagi 3 lagi sebab kenapa video ini mendapat tanda suka. Satu boleh ambil kepada kerana video ini memaparkan aktiviti kemasyarakatan Taman Seri Damai. Yang kedua, video ini menunjukkan apa? Menunjukkan apa tadi kata koleksi gambar aktiviti, menunjukkan kerjasama oleh masyarakat di Taman Seri Damai. Ataupun dapat tak lagi satu kita boleh ambil kat sini, mereka juga menemu bual ahli jawatankuasa. Jadi bila kita lihat mereka menemu bual ahli jawatankuasa, maka terdapat aktiviti-aktiviti yang mereka akan temu bual, mereka akan hadiri seperti contohnya gotong royong perdana ataupun apa-apa aktiviti lain untuk mengukuhkan lagi video berkaitan dengan kami sehati sejiwa dalam masyarakat rakan Taman Seri Damai. Okey? Jadi senang saja untuk menjawab soalan ini. Baik. Okey, baiklah, seterusnya kita lihat kepada muka surat 17. Okey, muka surat 17 ini cikgu nak kamu rakam video kamu membaca sajak. Jadi untuk minggu ni cikgu nak kamu rakam video kamu baca sajak. Okey, rakam dan muat naik di Google Classroom. Okey, cikgu akan nilai, ambil markah melalui cara intonasi kamu dan cara kamu menyampaikan sajak tu. Contohnya seperti intonasi suara, reaksi muka dan juga gaya. Okey, jadi untuk latihan kamu seterusnya, kamu perlu menyatakan maksud bagi sajak ini. Okey, contohnya seperti contoh dekat atas ni. Okey, untuk rangkap yang pertama bagi sajak, maksudnya adalah banyak maklumat tentang kehebatan seni pertahankan diri yang perlu kita ketahui. Jadi untuk rangkap kedua, rangkap ketiga, keempat, cikgu nak kamu cari sendiri apa maksud yang pesajak ingin ceritakan kepada kita. Okey, jadi ini kamu boleh buat dalam buku latihan kamu. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada muka surat 18. Baik, muka surat 18 adalah latihan terakhir kamu pada hari ini. Cikgu nak kamu membina ayat dengan menggunakan penjodoh bilangan. Baik, kita lihat sama-sama penjodoh bilangan. Ada 6 penjodoh bilangan, iaitu penjodoh bilangan. Yang pertama iaitu penjodoh bilangan kelompok. Kedua, penjodoh bilangan bidang. Ketiga, penjodoh bilangan lembar. Keempat, baris. Kelima, kumpulan. Dan keenam, pasukan. Baiklah, kelompok merujuk kepada kumpulan. Kumpulan orang ataupun masyarakat yang dia berhimpun bersama-sama. Contohnya macam ni. Kelompok murid yang sedang apa ni? Okey, kelompok murid yang sedang bermusyarat ataupun yang sedang berbincang mengenai kerja sekolah. Okey, bidang. Bidang apa ni? Bukan bidang matematik ke apa. Okey, bidang ini kita lihat kepada gambar, dia merujuk kepada tikar ataupun karpet ni. Sebidang tikar, sebidang karpet. Jadi ayat kamu mestilah berkaitan dengan bidang tikar ini. Okey, bukan bidang mata pelajaran. Okey. Baik, seterusnya untuk penjodoh bilangan yang ketiga, lembar. Lembar ini merujuk kepada kertas. Jadi, untuk ayat kamu akan menceritakan lembar kertas. Okey, contohnya Ali menulis di atas selembar kertas. Okey? Okey, baiklah, lembar merujuk kepada benda yang panjang dan lurus. Contohnya seperti kertas, benang. Okey, jadi kita lihat kepada penjodoh bilangan seterusnya, iaitu penjodoh bilangan baris. Baris ini merujuk kepada sesuatu yang panjang ataupun lurus. Contohnya, okey, baris apa yang dikatakan dalam gambar ialah baris. Okey, baris murid-murid ini. Murid-murid ini duduk dalam satu baris ataupun baris deretan komputer ini. Kamu boleh ceritakan mana-mana sahaja yang berkaitan dengan baris. Okey, seterusnya kumpulan. Penjodoh bilangan bagi kumpulan merujuk kepada sama juga, sama macam
sama macam dia lebih kurang macam kelompok, tapi kumpulan merujuk kepada pasukan sebenarnya. Okey, jadi contohnya kumpulan apa? Kumpulan Abu dapat masuk kepada pusingan akhir. Contohnya, jadi kamu boleh buat ayat berkaitan dengan kumpulan yang bakal memasuki pusingan akhir. Seterusnya, penjodoh bilangan yang terakhir iaitu penjodoh bilangan pasukan. Okey, pasukan merujuk kepada anggota ahli pasukan. Jadi pasukan siapa? Pasukan siapa yang memenangi acara ini? Jadi kamu boleh buat ayat dengan menggunakan ke-6 penjodoh bilangan ini. Okey, baiklah, itu sahaja pada hari ini. Okey, jadi kita akan sambung untuk unit 3 ini pada kelas yang akan datang. Cikgu harap segala tugasan yang cikgu berikan kepada kamu dapat siapkan dalam masa yang telah ditetapkan, insya-Allah. Jadi belum mula-mula untuk buat kerja sekolah. Kerana apa? Kerana pihak sekolah akan memberi ganjaran kepada 2 orang daripada tahun 5 untuk mengumpul markah terkumpul yang paling banyak. Jadi jangan lepaskan peluang ini dan sama-sama kita buat kerja rumah dan berusaha walaupun belajar daripada rumah. InsyaAllah semoga kita sentiasa berada dalam lindungan Allah dan sentiasa cemerlang. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Sehingga kita berjumpa lagi di kelas yang akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum.